Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba dirikan. Kalau sungguh bagai dikata, mari kita belajar sejarah. Sejarah tahun 4, unit 9, pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Jom murid-murid. Objektif pembelajaran kita pada hari ini meliputi standard pembelajaran 5.2.1 menyatakan latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. 5.2.2 menerangkan rentetan peristiwa pengasas Kesultanan Melayu Melaka. 5.2.3 menjelaskan proses perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dan 5.2.4 menghuraikan asal-usul nama Melaka melalui pelbagai sumber. Kita kenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara. Kedua, terdapat 2 buah buku merekodkan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Buku tersebut ialah Sulalatus Salatin dan Suma Oriental. Berdasarkan sumber tersebut, Parameswara atau Sultan Iskandar Shah adalah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kamu boleh lihat gambar kedua-dua buku tersebut, iaitu Suma Oriental dan Sulalatus Salatin. Murid-murid, setelah kita mengenali pengasas Kesultanan Melayu Melaka iaitu Parameswara, kita lihat latar belakangnya pula. Pertama, Parameswara merupakan seorang putera raja dari Kerajaan Melayu Palembang. Kerajaan Majapahit menyerang Palembang kerana Parameswara cuba membebaskan Palembang dari jajahan Majapahit. Akibatnya, Palembang diserang. Maka Parameswara dan pengikutnya terpaksa meninggalkan Palembang. Parameswara pada masa itu mendapat sokongan pembesar dari rakyat jelata disebabkan kebijaksanaan kepimpinan baginda. Murid-murid, setelah kita mengetahui latar belakang Parameswara, kita lihat pula pengembaraan Parameswara membina kerajaan. Pertama, selepas meninggalkan Palembang, Parameswara dan pengikutnya telah merantau sehingga ke Temasek. Kedua, ketibaan Parameswara ke Temasek disambut oleh Temangi. Temangi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Parameswara diizinkan menetap di situ. Ketiga, Parameswara mendapati kedudukan Temasek sangat strategik dan sesuai dijadikan kerajaan. Parameswara menyerang Temangi dan membunuhnya. Yang keempat, pembunuhan Temangi telah diketahui kerajaan Siam. Maka kerajaan Siam melakukan serangan balas. Parameswara berundur ke Muar. Kelima, Parameswara terpaksa meninggalkan Muar kerana tempat itu tidak sesuai didirikan kerajaan. Kerana banyak biawak, Parameswara bergerak ke Sening Ujung. Yang keenam dan yang terakhir, Parameswara melantik seorang wakil pemerintah di Sening Ujung. Itu ialah pengembaraan Parameswara untuk membina sebuah kerajaan, ya murid-murid. Seterusnya, kita lihat pula peristiwa pembukaan Melaka. Pertama, Parameswara dan pengikutnya berlayar meninggalkan Sening Ujung dan tiba di mengarah Sungai Bertam. Parameswara ternampak sebuah perkampungan nelayan, lalu singgah. Kedua, Parameswara dan pengikutnya pergi berburu. Ketiga,
Para misuara menyaksikan anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga terjatuh ke dalam sungai. Keempat, para misuara berpendapat tempat itu sesuai dijadikan kerajaan apabila melihat seekor binatang kecil berjaya menewaskan binatang yang lebih besar. Kelima, para misuara mengambil keputusan untuk membuka sebuah kerajaan baru di situ dan menamakan tempat itu Melaka sempena nama tempat pokok baginda berehat. Kamu lihat peta ya, daripada Palembang ke Temasek, ke Muar, ke Sening Ujung dan ke Sungai Bertam. Dan gambar yang kedua ialah bagaimana para misuara melihat anjingnya ditendang oleh pelanduk putih. Di situlah terfikir baginda untuk menjadikan tempat itu sebuah kerajaan. Kita lihat pula asal-usul nama Melaka daripada pelbagai sumber. Melaka dikenali dengan pelbagai nama daripada pelbagai sumber tempatan India, Arab dan Barat. Pertama, kita lihat sumber Sulalatus Salatin. Menceritakan nama Melaka diambil sepena pokok Melaka, tempat para misuara bersandar ketika pelanduk putih menendang anjingnya. Yang kedua, sumber dari Arab. Sumber ini menyebut Malaka sebagai Malakat. Yang ketiga, sumber India. Mengikut sumber ini, mitos Hindu menyatakan Melaka disebut Amalaka, iaitu pokok pertama yang tumbuh di alam Melayu. Dan yang keempat, sumber Oriental. Nama Melaka berasal daripada perkataan Malaka yang bermaksud tempat perlindungan. Itulah 4 sumber. Setelah kita melihat rentetan sebuah peristiwa tertubuhnya sebuah kerajaan Melayu Melaka, maka kita lihat pula keistimewaan Melaka semasa pemerintahan para misuara. Pertama, Melaka terlindung daripada angin monsun. Perairan Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun. Kamu lihat peta, angin monsun timur laut dan angin monsun barat daya. Kedudukan Melaka terlindung. Kedua, kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah yang cekap dan bersikap terbuka menjalinkan hubungan dengan kuasa asing. Yang ketiga, kedudukan Melaka yang strategik, terletak antara jalan laut, timur dan barat. Kamu juga boleh rujuk peta di mana kedudukan Melaka yang sangat strategik itu. Kesimpulannya, kebijaksanaan para misuara membawa kepada sebuah kerajaan yang maju pada ketika itu. Kamu lihat pelabuhan Melaka didatangi pelbagai pedagang-pedagang untuk berdagang di situ. Demikianlah tadi ya murid-murid perincian tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Berikut ini adalah tugasan untuk kamu. Kamu diminta melengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Cikgu harap kamu dapat jawab dengan jayanya. Semoga kita berjumpa lagi di sesi yang seterusnya. Assalamualaikum.